Baik. Kembali kepada persoalan kompromi tadi. Pernah terjadi dalam sejarah tuan-tuan dan puan-puan, bila mana pemuka-pemuka Quraisy datang bertemu dengan Rasulullah, membincangkan soal keimanan dan akidahnya. Akhir sekali mereka buat penawaran pada Rasulullah. Boleh tak, wahai Muhammad, kita lakukan penggiliran, gile-gile. Contohlah, tahun ni dah aku pun berkerah, kamu pun berkerah, kita gile-gile. Maksudnya tahun ni kita sembah Allah kamu, Tuhan kamu tu, kami pun akan sembah Tuhan kamu tu juga, ikut cara penyembahan kamu. Kalau kata nak semayang, kita pakat semayang ramai-ramai. Tapi syarat dia tahun depan sembah pula cara kami. Ada berhala, kamu pun kena sembah berhala sekali. Tahun ketiga ulang balik, tukar. Nabi terima ke Nabi tak terima? Nabi tolak kompromi ni tuan-tuan. Sebab prinsip asas Islam hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang nak digilir dan diulang-ulang tu adanya bentuk kesyirikan. Kalau kira fair and square lah kan, kira adil, sikit kamu sikit, aku sikit, dari sudut keadilan tu. Tapi no, sebab prinsip tu terlanggar. Kalau Nabi buat seolah-olah syirik itu berlaku. Nabi membenarkan kesyirikan berleluasa. Mungkin tahun pertama syirik itu berjaya ditahan, tapi tahun kedua kalau pakat sembah berhala, jadi apa guna Nabi dakwah sebelum ni kalau dah tukar. Nasib baik Nabi tolak, Nabi tak ada kompromi. Kalau Nabi berkompromi, apa jadi tuan-tuan? Okeylah, fair and square, bolehlah. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Kita ambil lah secara mudah. Ini bukan resis, ini bukan religious. Kita just perbandingan, terbuka. Kita ambil agama dominan di Malaysia. Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Kita letaklah 5. Kalaulah ada kompromi, okey, tahun ni semua kita pakat main masjid. Hindu pun kena main masjid, ni semua main masjid. Tokong-tokong, kuil-kuil, sinagog lengang, hening, tak ada orang. Semua Allahu Akbar, semayang ramai-ramai. Tapi tahun depan kena pergi church, kena pergi gereja. Hak tadi Allahu Akbar kena duk baca buku kecil dah, duk atas kursi dah ramai-ramai. Lalu orang New Zealand dah, tahun lepas hebat berselawat, tahun lepas Isra' Mi'raj, tahun ni sunyi masjid ni. Pasal apa ni? Oh, semua dah pergi kat sana. Dia pun pening kepala dah. Tahun ketiga semua duduk di kuil. Teng loceng tak contoh. Bukan ke Tok Iman sembahyang tarawih kita 2 tahun lepas kan ni? Nampak lain dah pakaian ni, contoh. Lepas tu pergi sekali lagi, hak lain pula. Bila pula agak-agak Allahu Akbar, tahun yang ke-6. Sebab gila punya pasal. Tahun yang ke-6 baru hidup balik masjid. Lepas tu ulang lagi. Kalau Nabi terima, itulah yang akan jadi sebagai perbandingan konon-kononnya. Tapi Nabi tolak. Inilah sebenarnya yang mereka nak buat. Mereka tak buatlah sampai tahap ni, tapi satu ideologi diterapkan kepada kita yang dinamakan pluralism, supaya menganggap semua agama tu sama. Jadi dalam pluralism tak boleh sekali-kali kita nak menganggap agama kita lebih baik, lebih suci, lebih mulia daripada agama lain. Islam adalah agama yang suci, mulia dan terbaik daripada agama. Salah tu, tak boleh. Tak boleh kita nak kata macam tu. Orang Hindu tak boleh nak kata agama dia lebih baik daripada Buddha. Buddha tak boleh nak kata dia lebih baik daripada Kristian. Kristian tak boleh nak kata dia lebih baik daripada Yahudi. Yahudi tak boleh kata, semua sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama ajar kebaikan. Jadi kalau semua sama tuan-tuan, kalau kita nak anggap semua sama, semua diterima, tuan-tuan nak semayang lagi tak? Meletihkan diri 5 kali sehari, bangun subuh-subuh waktu yang sesak dan payah. Kalau semua sama, saya kata ni, tuan-tuan nak semayang lagi tak 5 kali sehari? Buat apa 5 kali sehari? Pilah hak sekali seminggu, hari Ahad saja. Pasal apa? Semua sama dan semua diterima, sama je. Lepas tu nak lagi mudah, cucuh colok kan?
Paling mudah. Pasal apa ni? Berhenti semayang, tak pergi gereja buat ni. Kan semua sama. Semua sama je. Buat ni pun sama. Tapi orang hak duk laungkan sama-sama tu lah, kalau kita minta tukar, tak berani pun. Hak mana kata sama tadi? Semua agama sama je. Baik, sekarang ni kalaulah kamu tu Hindu, hak kata sama tadi, dah sama, cuba try masuk Islam. Dah sama kan? Dah sama. Tak ada beza. Try masuk Islam. Tapi dia buat ke tak? Dah kata sama tadi. Dah dia kata sama. Dia Hindu, cuba masuk Islam. Sama je. Dia buat tak? Tak buat pun. Hak kata Buddha tadi, semua sama. Berani tak try masuk Islam? Dia tukar tak? Tak tukar. Hak dalam keadaan duk laung sama tadi, kalau suruh tukar, tak tukar pun. Tapi dia nak ada cara tersendiri melalui pluralism, dia nak rendahkan Islam tu. Nak suruh bagi sama je semua. Jadi tak ada kelebihan satu agama atas agama yang lain. Licik tuan-tuan, licik. Okey, tu bab kompromi. Kita dah perhati elok-elok benda-benda macam ni. Jangan mudah tersesat dengan dakyah-dakyah, pemikiran-pemikiran dan ideologi yang halus seperti ni. Nak pukul 9 baru 2. Tak apa kan? Tak apa, sekali-sekala. Sebab malam lah ni duduk negeri 9 ni. Lepas ni negeri lain dah. Yang ketiga, pendekatan dakwah Nabi selalu disulami dengan kelembutan dan kasih sayang, tuan-tuan. Pendekatan dakwah Nabi memang lembut, penuh kasih sayang. Cara Nabi berdakwah tu, kita ambil contoh mudah lah. Dalam hadis Anas bin Malik, ini hadis masyhur, kita pun tahu kisah Arab Badui yang kencing dalam masjid tu. Satu ketika Rasulullah bersama dengan sahabat dalam masjid, mari masuk seorang Arab Badui yang dia ni kencing di salah satu sudut ataupun sisi masjid. Relax je masuk masjid, kencing. Sahabat-sahabat lain membara dah. Sahabat-sahabat lain memang kira nak taji, nak luku lah kawan ni. Tapi Nabi halang. Nabi kata jangan, biarkan dia selesaikan hajat dia dulu. Tengok adab. Kalaulah kata sahabat pergi sergah kawan tu tengah syok kencing, apa jadi? Sekurang-kurang dua lah, kita tak reti mana ni, dua-dua. Satu bersembuk air kencing kan, hak patut dia tuju pada satu tempat, kena tu kena tempat lain. Satu lagi mungkin boleh merosakkan sistem dia tu. Orang terkejut. Sistem dia panggil terencak. Bukan terencak tu maksudnya jadi macam bahaya tuan-tuan. Kencing ni bukan kata dia lah. Kalau kita duduk tengah syok kencing atau berak, kita kata kan, orang dulu-dulu kan bukan ada tandas mana pun, kadang-kadang ada semok je. Bukan orang sergah pun, durian luruh je. Bukan orang api senyap-senyap buat macam tu lagi. Duduk tengah malam-malam tu tiba-tiba durian luruh. Tengok tak reaksi orang tu macam mana. Kadang-kadang jadi macam terbantuk tak, jadi macam tak selesa. Apatah lagi orang pergi senyap-senyap belakang sergah, lagi dah terkejut. Berak di sini rupanya selama ni. Tengok pengajaran Nabi. Tengok lepas pada tu, bila dia masuk balik dalam Masjid Nabawi, siapa yang ada dalam ingatan dia? Seorang sahabat pun tak ada dalam kepala dia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang lain menunjukkan amarah dan kemarahan dia, seorang individu ni saja yang menunjukkan kemuliaan dan kebaikan dia padaku. Dia ingat Nabi, dia masuk Islam lepas tu atas adab yang Rasulullah tunjukkan pada dia. Yang Nabi minta, tak payah pun, biarlah dia kencing tu kencing dah, tak boleh nak buat apa. Ambil air, renjis-renjis dan sucikan. Dalam Bukhari sebut hadis 221, dalam Muslim hadis 284. Tuan-tuan boleh tengok hadis tentang bab ni. Mulianya Nabi. Banyak lagi bab Nabi ni berlemah lembut. Ada satu ketika unta, nak cakap Nabi ni bukan rahmat dia pada apa? Pada manusia saja. Nabi lalu di satu tempat, Nabi tengok ada unta menangis, keluar air mata dari mata unta ni. Nabi pi tanya dia, pasal apa kamu macam ni? Unta tu bercakap, tuan-tuan.
sebelum ni aku digunakan oleh tuan aku ketika dia kuat lah, ketika dia sihat. Jadi tuan aku guna, dia bagi aku makan sesuai dengan pekerjaan yang aku buat. Maksudnya sebab aku ni kerja kuat, kerja banyak, makanan dia bagi pun banyak. Tapi bila aku ni dah berumur, dah tua, tak digunakan mana, sepatutnya dia bagi makan tu sama. Tapi sebab aku tak digunakan mana, dia cara dia bagi makan pun macam hak tak guna lah. Dia bagi makan pun cara yang tak guna punya tuan. Nabi panggil, siapa ni yang punya unta ni? Rupanya salah seorang sahabat beliau je. Lalu Nabi bagi nasihat, bukan sahaja kita ni perlu berbelas kasihan sesama manusia, tapi perlu ada belas kasihan, ihsan sesama binatang. Binatang pun nak diperlakukan sama seperti kita. Ada tempat khas untuk dia, contoh kandang. Lepas tu jaga makan minum dia. Sama juga kita lapak, dia pun lapak. Kita dahaga, dia pun dahaga. Ni bela haiwan pandai, tapi bagi makan tak pandai. Kadang-kadang bagi makan ikut suka je. Kita makan KFC, kawan tu tulang ikan je tak? Sekali-sekala kucing kata bagilah ke KFC, hang pula melantak tulang ikan. Tapi kucing apa pun, dia makan tulang tak lekat kan? Kita je makan tulang ikan lekat. Kucing tak pernah lekat. Dia mungkin lekat tapi sekejap je, sikit lepas. Itulah kehebatan haiwan yang bernama kucing.